Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini masuk hari ke-132. PKP dilaksanakan dan hari ke-46 PKPP dilaksanakan. Polis Diraja Malaysia melalui Task Force Operasi Pematuhan terus melaksanakan tugas mereka dan ianya semalam melibatkan 2,681 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 12,644 anggota dan melakukan 60,993 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 4,138 pasaraya, 5,599 restoran, 1,450 penjaja, 1,198 kilang serta 2,373 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,551 tempat ibadah serta 1,367 tempat riadah. PDRM semalam telah menahan 357 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 32 individu telah direman manakala 2 individu dijamin dan 323 individu dikenakan kompaun. Kesemua 357 individu tersebut diambil tindakan tegas kerana mereka terlibat di dalam aktiviti yang melibatkan kehadiran ramai dan menyukarkan penjarakan sosial serta aktiviti-aktiviti lain yang melanggar SOP. Jelas terdapat peningkatan jumlah penahanan oleh Task Force Operasi Pematuhan PKPP yang diketuai oleh PDRM terhadap individu-individu yang engkar arahan PKPP. Jumlah yang dikenakan ini menunjukkan yang pertamanya pematuhan orang ramai terhadap SOP, kegagalan pematuhan orang ramai terhadap SOP semakin meningkat. Dan yang keduanya, jelas menunjukkan bahawa pihak polis tidak lagi berkompromi dengan kesalahan-kesalahan engkar pematuhan SOP ini. Jadi saya berharap kepada orang ramai supaya patuhlah kepada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan supaya mereka supaya dapat mengelakkan mereka daripada dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Dan kepada orang ramai boleh membantu kerajaan dengan melaporkan kepada pihak berkuasa jika berlaku pelanggaran SOP dan lain-lain. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng yang melibatkan PDRM, ATM, APMM dan AKSEM terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu dari dibolusi oleh parti bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain menyekat penularan wabak COVID-19. Dari 1 Mei hingga 26 Julai, seramai 2,371 parti, 595 tekong dan 132 penyeludup telah ditahan menerusi operasi benteng dan juga ditahan adalah 95 bot atau kapal serta 248 kenderaan. Semalam, PDRM telah membuat 57 sekatan jalan raya Ops Benteng dan memeriksa 27,698 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di lorong-lorong tikus.
PDRM telah berjaya menahan 4 warga negara asing di Sekatan Jalan Raya Ops Benteng di atas kesalahan imigresen. Mengenai ops sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,391 operasi sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 15 operasi sanitasi yang meliputi 12 zon termasuk 1 zon kuning di 6 buah negeri termasuk 8 di Sabah, 3 di Melaka dan 1 di Sarawak. Ops sanitasi ini melibatkan 51 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat serta 112 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Dan turut menyertai ops sanitasi awam ini adalah 3 jentera daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, bermula 24 Julai 2020, semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dan warga negara asing mengikut kategori yang dibenarkan masuk ke Malaysia perlu menjalani perintah kuarantin wajib 14 hari di stesen kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan. Bagi warga negara asing yang menjalani kuarantin wajib 14 hari ini, mereka perlu menanggung sepenuhnya kos kuarantin termasuk kos ujian saringan COVID-19. Bagi rakyat Malaysia, walaupun mereka perlu menanggung kos untuk kuarantin di pusat kuarantin, sebenarnya mereka hanya membayar 44% daripada kos sebenar, kerana 56% lagi ditanggung oleh kerajaan. Jadi rakyat Malaysia walaupun membayar kos kuarantin tapi masih mendapat keistimewaan kerana tak sampai separuh pun dibayar oleh mereka berbanding dengan warga asing yang perlu membayar sepenuhnya. Sehingga kini seramai 1,448 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa dan kesemuanya telah ditempatkan di 6 hotel dan 3 Institut Latihan Awam ILA di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Johor. Mereka telah pulang dari 19 negara. Keputusan untuk membuka semula stesen kuarantin untuk proses kuarantin wajib diambil kerana kita mengambil kira peningkatan kes import dan risiko penularan jangkitan COVID-19 akibat ketidakpatuhan SOP sewaktu mereka dikuarantin di rumah. Kerajaan amat memandang serius kepada insiden-insiden ketidakpatuhan SOP kuarantin di rumah yang telah menyebabkan penularan jangkitan COVID-19 kepada ahli keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Ahli keluarga yang dijangkiti keluar, walaupun PUS yang dikuarantin tersebut tidak keluar, tetapi keluarga mereka yang dijangkiti keluar ke tempat-tempat awam dan ini merebakkan jangkitan kepada orang awam. Pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM bersama anggota PDRM akan membuat pemeriksaan spot check secara berkala yang melibatkan yang akan memastikan pematuhan SOP kepada mereka yang dikuarantin. Antara SOP yang perlu dipatuhi termasuk duduk di rumah ataupun duduk di bilik mereka sepenuhnya dan tidak bergaul dengan keluarga mereka di dalam rumah tersebut. Yang kedua, mesti sentiasa memakai wristband ataupun gelang.
color dia. Gelang tu mesti pakai. Dan pada hari ke-13 mesti membuat ujian kali kedua, sama ada di klinik swasta ataupun klinik kesihatan yang diiktiraf oleh KKM. Orang ramai, saya amat berterima kasih kerana orang ramai memainkan peranan untuk membantu kerajaan apabila melaporkan kepada pihak kerajaan ataupun menyebarkan melalui media sosial apabila melihat kepada mereka yang memakai wristband ataupun gelang kuarantin ini keluar untuk berada di dalam publik dan sebagainya bersama dengan orang ramai. Saya nak memaklumkan kes yang melibatkan satu wanita yang memakai wristband makan di restoran tersebut. Wanita tersebut didapati positif. Akibatnya ramai konteks person yang berada di restoran tersebut terpaksa dicari oleh pihak polis untuk membuat ujian dan restoran tersebut diarahkan tutup. Jadi kesannya amat besar kepada orang ramai, malah kepada perniagaan-perniagaan tempat mereka yang dikuarantin yang melanggar SOP tersebut keluar. Pihak PDRM akan mengambil tindakan tegas dan mulai hari ini PDRM akan menangkap dan mendakwa di mahkamah 2,897 individu yang masih belum tampil untuk ujian saringan kedua. Daripada 2,897, saya difahamkan semalam dan hari Sabtu telah ramai yang membuat ujian kali kedua. Dan mana-mana yang baki yang belum membuat ujian kali kedua akan dicari oleh pihak polis hari ini. Jadi saya harap tidak berlakulah, janganlah sampai ditangkap oleh polis kerana melanggar SOP seperti ini. Yang penting perlu mengawal diri sendiri, menjaga kesihatan diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar mereka. Daripada laporan Kementerian Kesihatan, antara kes import yang menyumbang kepada jumlah kes import ni tinggi adalah melibatkan anak-anak kapal, kru kapal. Kerajaan hari ini telah mengambil keputusan untuk memperketatkan SOP bagi proses pertukaran anak kapal. Biasanya anak kapal ini punya had masa untuk bekerja dan mereka mesti keluar apabila sampai tempohnya. Jadi apa yang berlaku sekarang, apabila mereka keluar berlabuh, mereka nak pulang ke negara masing-masing yang melibatkan klasi daripada luar, mereka akan keluar dan terus pulang ke negara masing-masing tanpa kuarantin sebelum ini, kerana mereka terus pulang ke negara masing-masing. Tetapi ada ketikanya mereka gagal untuk mematuhi SOP, ada yang keluar membeli belah dan sebagainya, seperti yang berlaku di sebuah kawasan dan akhirnya menyebabkan berlaku penularan wabak tersebut. Oleh itu, keputusan hari ini bagi anak kapal yang hendak menjalani proses sign on ini yang mula nak bekerja, perlu menjalani ujian saringan COVID-19 sejurus tiba di pintu masuk antarabangsa Malaysia. Bila mereka sampai ke airport misalnya, mereka akan dikuarantin. Sekiranya didapati positif akan dihantar ke hospital. Bagi yang negatif, mereka akan dikuarantin selama 14 hari di stesen kuarantin dan perlu menjalani ujian saringan kali kedua pada hari ke-13. Jika didapati negatif, mereka bolehlah memulakan kerja di kapal-kapal mereka. Bagi sign off yang dah tamat dan untuk pulang ke negara mereka, seperti yang saya sebut tadi, anak-anak kapal tersebut perlu juga menjalani ujian saringan COVID-19 sejurus tiba di pelabuhan. Dan sekiranya positif akan terus dihantar ke hospital.
Jika didapati negatif, mereka juga akan dikuarantin selama 14 hari di stesen kuarantin dan disaring pada hari ke-13. Sekiranya negatif, mereka dibenarkan ke lapangan terbang untuk pulang ke negara masing-masing. Dan klasi-klasi kapal ataupun anak-anak kapal ni termasuk juga bukan saja daripada warga negara asing tetapi juga warga negara Malaysia. Kalau nak sign off pun perlu di kuarantin sebelum dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Dan kos saringan perlu ditanggung sepenuhnya oleh majikan. Hari Raya SOP Aidiladha. Ini ramai yang bimbang semalam ni. Ada yang kata dah beli tiket boleh balik ke tak boleh balik. Ya. Jadi hari ini kita membincangkan tentang SOP Aidiladha. Kajian membuat keputusan untuk menyemak semula SOP Hari Raya Aidiladha dan ibadah korban. Setelah kita mengambil kira risiko penularan semula jangkitan COVID-19 ini. Oleh itu, pihak kerajaan telah memutuskan untuk menghadkan jumlah lembu ataupun haiwan yang dikorbankan. Kalau lembu misalnya tidak lebih daripada 10 ekor haiwan. Tak boleh lebih daripada 10 ekor. Had maksimum 10 ekor, iaitu haiwan yang disembelih di masjid, surau dan lokasi yang dibenarkan oleh pejabat agama daerah dan pihak berkuasa tempatan. Dan had ini pun tertakluk kepada keluasan lokasi tersebut. Kalau luas, boleh sampai 10 ekor, boleh 10 ekor. Tapi kalau kawasan yang sempit, yang maksimumnya hanya 6 ekor, maka 6 ekor lah yang dibenarkan. Walaupun dibenarkan melakukan sembelihan di tempat yang saya sebutkan tadi, tetapi digalakkan. Kerajaan menggalakkan supaya melakukan sembelihan korban di pusat, di rumah-rumah penyembelihan di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina dan swasta. Di Jabatan Veterina, Pusat Perkhidmatan Veterina ada 28 buah pusat sembelihan, manakala swasta ada 31 buah pusat sembelihan. Jadi lebih baik digalakkan buat di pusat sembelihan. Jumlah kehadiran sewaktu ibadah korban dijalankan adalah nisbahnya 20 orang untuk seekor haiwan. 20. Kalau ada 5 ekor disembelih, makna boleh sampai 100 orang. Kalau 10 ekor, 200 orang boleh. Ini termasuklah yang menyembelih, yang melapah, yang memotong daging, yang mengedarkan daging. Jadi semuanya berdasarkan nisbah 20 orang untuk setiap ekor. Tapak. Biasanya di tapak penyembelihan diadakan jamuan. Ada tempat yang mengadakan jamuan makan. Jamuan makan, kenduri dan sebagainya tidak dibenarkan kecuali makanan berbungkus saja. Petugas-petugas yang bekerja daripada pagi sampai tengah hari untuk menyelesaikan tugas mereka boleh makan, tetapi makanan yang berbungkus saja. Tidak ada kenduri kendara seperti biasa. Waktu ibadah korban di masjid dan surau boleh diadakan selama 4 hari. Iaitu hari pertama Hari Raya Aidiladha digalakkan selepas solat Aidiladha dan 3 hari tasyrik yang lain. Jadi hari pertama sehingga hari ke-4 boleh diadakan. Cuma oleh kerana Hari Raya Aidiladha pada tahun ini jatuh pada hari Jumaat, tentulah timenya limited kerana semayang solat Jumaat dan sebagainya, maka digalakkan untuk melakukan korban itu pada hari kedua, ketiga dan keempat. Tetapi digalakkan.
Bagi jamuan di rumah, saya percaya beberapa negeri besar sambutan Hari Raya Aidil Adha ini, walaupun tidak semua negeri. Untuk jamuan di rumah atau pengunjung ke rumah, tidak boleh melebihi 20 orang pada satu-satu masa. Ya, satu-satu masa. Bagi individu yang menjalani proses kuarantin di rumah, dilarang sekali keluar di rumah, apatah lagi nak balik kampung. Tak boleh juga menunaikan solat sunat Aidil Adha, malah tidak boleh menerima tetamu pun di rumah mereka. Perlu ingatkan ya. Jadi jika individu yang memakai wristband ataupun gelang kuarantin melanggar peraturan, orang ramai diminta melaporkan kepada pihak polis serta-merta. Dan untuk memantau sembelihan dan juga kenduri kendara ataupun jamuan seperti yang saya sebutkan tadi, pihak polis akan berada di lapangan, akan berada di tempat-tempat sembelihan dan sebagainya. Mereka akan memantau dengan ketat seperti yang kita laksanakan sewaktu Hari Raya Aidilfitri. SOP tentang sembelihan dan Hari Raya Korban ini terpakai di wilayah persekutuan, walau bagaimanapun boleh diguna pakai oleh negeri-negeri lain. Kerana seperti kita tahu bahawa soal ibadah dan sebagainya tentang agama terletak di bawah kerajaan negeri masing-masing. Kerajaan Negeri Sarawak, seperti kita tahu, kes penularan agak tinggi, terutamanya di Kuching misalnya. Jadi Kerajaan Negeri Sarawak telah mengambil langkah yang tegas dan proaktif untuk mengekang penularan wabak COVID-19 di Sarawak, khususnya di Bandaraya Kuching. Kerajaan hari ini, di dalam syarat hari ini, telah meluluskan permohonan Kerajaan Sarawak untuk menghadkan pergerakan perjalanan antara zon atau bahagian di Sarawak dari 1 Ogos hingga 14 Ogos 2020. Zon ada 2 zon. Zon 1 iaitu Bandar Kuching, Sirian dan Samarahan, manakala iaitu zon merah dan kuning. Manakala zon 2 adalah bahagian Seri Aman, Betong, Serike, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Ini zon hijau. Jadi mana-mana individu yang ingin bergerak antara zon tersebut hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak PDRM manakala pergerakan dalam zon adalah dibenarkan. Pihak Kerajaan Sarawak juga telah memutuskan untuk mengurangkan jumlah penerbangan dari Semenanjung, Sabah dan Labuan dan bermula daripada 1 hingga 14 Ogos ini. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan pada hari ini. Saya tahu semalam apabila saya umumkan bahawa jika kes meningkat sehingga 3 digit, 3 angka, maka ada kemungkinan PKP akan dilaksanakan. Ramai yang melahirkan kebimbangan, ramai yang melahirkan sokongan, tetapi kesannya amat besar kepada perniagaan, kesannya amat besar kepada pergerakan kita semua. Jadi yang boleh memastikan PKP tidak akan dilaksanakan semula adalah kita semua, rakyat semua. Kita yang boleh menentukan. Kalau kita terus leka, terus melanggar SOP, terus tidak patuh kepada arahan, kes semakin meningkat. Dan akhirnya, perkara-perkara yang kita tidak mahu akan berlaku. PKP mungkin akan diperkenalkan. Tetapi kalau kita terus patuh, kita terus meninggalkan apa yang dilarang dan mengikut apa yang disarankan oleh kerajaan, saya percaya kes akan terus menurun dan kita boleh menamatkan PKPP sekalipun. Dan tak perlu pun berulang balik ataupun kerajaan terpaksa memperkenalkan PKP. Jadi tepuk dada, tanja selera, kuasa adalah di tangan tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan bukan PKP diperkenalkan tetapi PKPP sama-sama kita tamatkan.
Oleh itu, amalkan kawalan kendiri untuk memastikan kita terus kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Datuk Seri, ini mengenai keputusan Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri Sarawak tadi untuk menghadkan perjalanan antara Zon 1 dan Zon 2. Maksud menghadkan pergerakan perjalanan ni adalah adakah PKP macam yang dilaksanakan di seluruh negara pada Mac lalu? Dan kedua, kebenaran untuk melakukan perjalanan rentas zon tu adakah zon kuning merah ke zon hijau? Tapi kalau antara zon, maksudnya zon merah ke zon kuning ke zon merah? Ya, zon merah, ya. Itu di Sarawak, bukan di Semenanjung, Sabah, tidak. Itu di Sarawak memandangkan kes agak meningkat, terutamanya di Bandar Kuching. Ya, tetapi pergerakan zon berbeza juga dengan PKP. Kalau kita PKP dulu, semua keluar rumah pun tak boleh. Ya, ini boleh. Tetapi mesti mohon kebenaran daripada pihak polis. Maknanya masih ada kebebasan. Cuma sekatannya perlu mendapat kebenaran saja. Intra-zon boleh. Kalau dalam zon merah sekalipun, daripada kota Samarhan, daripada Samarhan nak pergi Kuching, boleh dibenarkan. Tetapi perlu, kalau keluar zon, perlu mendapat kebenaran. Kerana kita tak mahu daripada zon merah pergi ke zon hijau. Mungkin akan beri kesan kepada zon hijau tersebut. Jadi sebab itulah kebenaran daripada polis diperlukan. Okey. Datuk Seri, dilihat di beberapa lebuh raya utama, ada pihak polis dengan askar telah menaikkan kemah-kemah sebagai persediaan untuk sekatan jalan raya. Adakah ini bermakna rentas sempadan negeri tidak dibenarkan? Semalam saya dah terima dalam media sosial macam-macam dah. Di sana, di tempat pun dah ditentukan oleh netizen. Ya. Sebenarnya tidak ada sekatan perjalanan. Ya. Sebab itu saya kata balik kampung, masih boleh balik kampung. Cuma seperti saya kata tadi, patuhi SOP lah. Walaupun kajian benarkan balik kampung, tapi kita kena jaga, kita jaga kita. Kita kena pastikan diri kita terjaga dengan kita mematuhi setiap SOP yang dikenakan. Walaupun saya sebut tadi sembelih lembu, sembelih korban dan sebagainya kita benarkan, tetapi SOP yang ditetapkan perlu ada. Penjarakan sosial sewaktu membuat ibadah korban tersebut perlu dilaksanakan. Cuci tangan, sanitizer dan sebagainya perlu dilakukan. Jadi pemakaian pelitup muka perlu kita kena amalkan. Jadi walaupun ada kebenaran, tetapi kita kena jaga kesihatan dan keselamatan kita. Jadi menjawab soalan tersebut, saya tidak tahu kenapa ada kemah-kemah polis dan sebagainya, tapi keputusan kita tidak ada sekatan dari segi rentas negeri ataupun rentas daerah. Tidak ada. Ya? Mereka boleh bebas untuk balik dan sebagainya. Datuk Seri, menurut SOP Kerajaan Pusat, kedua-dua majlis pernikahan dan perkahwinan adalah dibenarkan dengan jumlah tetamu tidak melebihi 250 pada satu masa. Walau bagaimanapun, SOP yang dikeluarkan oleh JAIS pada 18 Jun 2020 menyatakan pada majlis pernikahan hanya boleh dilakukan di masjid sahaja dengan jumlah tidak melebihi 20 orang. Jadi bagaimana pandangan Datuk Seri mengenai perkara ini? JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Bila melibatkan Jabatan Agama Islam, seperti saya katakan, Islam pentadbiran agama Islam adalah terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi walaupun kita berbeza, Selangor mereka berhak untuk memperkenalkan ataupun melaksanakan SOP yang difikirkan sesuai bagi Jabatan Agama Islam Selangor. Ya. Datuk Seri, hari ini baru-baru ini media ada melaporkan bahawa terdapat kelab hiburan elit yang beroperasi di bumbung bangunan beroperasi dan tidak mematuhi PKPP. Adakah pemantauan dan bagaimanakah pemantauan dibuat untuk pusat hiburan yang terletak di bumbung dan juga di dalam bangunan yang sukar dikesan pihak berkuasa ini? Yang pertama je kita ucapkan terima kasih kepada media yang melaporkan. Seperti saya katakan tadi bahawa pihak polis tidak akan boleh berada di setiap inci kawasan di dalam negara. Jadi peranan orang ramai amat perlu untuk membuat laporan seperti ini. Jadi sudah ada laporan dibuat, saya percaya pihak polis akan membuat tindakan yang sewajarnya bagi memastikan penganjur dan mereka yang terlibat akan diambil tindakan. Jadi
Saya harap patuhlah kepada setiap SOP dan larangan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.